Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya, Umay Wahid dalam 15 minit MMTV, edisi 24 Februari 2023. Belanjawan 2023 yang dirumuskan sebagai Belanjawan Madani merekodkan jumlah peruntukan tertinggi iaitu sebanyak 388.1 bilion ringgit. Jumlah berkenaan meningkat 15.8 bilion ringgit berbanding peruntukan bajet 2023 yang diumumkan bekas Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob November tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah berkenaan melibatkan 289.1 bilion ringgit bagi perbelanjaan mengurus, 99 bilion ringgit perbelanjaan pembangunan dan termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Anwar yang juga Menteri Kewangan memberitahu peruntukan pembangunan ditingkatkan kepada 97 bilion ringgit ketimbang 71.6 bilion ringgit tahun lalu. Jelasnya peningkatan itu adalah untuk memberi tumpuan kepada program membasmi kemiskinan, baik pulih prasarana awam dan kemudahan desa. Belanjawan 2023 yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini menjadi langkah pertama yang menelusuri kerangka pembangunan Malaysia Madani. Pembentangan tersebut menumpukan kepada 12 ikhtiar utama berlandaskan 3 tekad iaitu pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulih keyakinan dan keadilan sosial untuk menyederhana kesenjangan. Peka dengan isu pendidikan negara, Belanjawan 2023 turut menyaksikan Kementerian Pendidikan KPM menerima peruntukan tertinggi iaitu sebanyak 55.2 bilion ringgit berbanding 52.6 bilion ringgit pada tahun 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peruntukan ini turut melibatkan 2.3 bilion ringgit untuk memastikan infrastruktur dan kemudahan pembelajaran yang terbaik di semua sekolah. Peruntukan ini juga meliputi naik taraf 380 buah sekolah yang daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Malah 7 sekolah baharu akan dibina dengan kos sebanyak 560 juta ringgit. Jelasnya kerajaan juga akan membekalkan 50,000 komputer riba untuk sekolah dan institusi pendidikan KPM dalam memastikan keperluan pengajaran dan pembelajaran guru selari dengan teknologi digital. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan diperuntukkan 15.3 bilion ringgit berbanding 14.5 bilion ringgit pada tahun 2022. Ini termasuk pemberian diskaun bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PT-PTN) selama 3 bulan bermula 1 Mac 2023 sehingga 20%. Ujarnya peminjam berpendapatan bulanan RM1,800 ke bawah untuk tempoh 6 bulan akan diberikan penangguhan bayaran balik bermula 1 Mac ini. Antara yang menjadi tumpuan hari ini adalah sektor kesihatan yang menerima peruntukan kedua terbesar iaitu sebanyak 36.3 bilion ringgit berbanding 32.4 bilion ringgit tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komponen utama peruntukan ini melibatkan keperluan perolehan ubat-ubatan, reagen, vaksin dan bahan guna habis. Ini termasuk peruntukan 3 bilion ringgit bagi lantikan baharu secara tetap dan kontrak lebih 1,500 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Ujarnya beberapa langkah akan diambil untuk meringankan beban iaitu kapasiti kesihatan negara akan dioptimum dengan menyumber luar pesakit daripada hospital yang sesak kepada hospital lain termasuk hospital universiti, hospital tentera dan kepada hospital swasta. Kerajaan akan memperkenalkan skim perubatan madani khusus untuk golongan miskin mendapatkan rawatan kesihatan di klinik dan pengamal perubatan am swasta seperti mana yang dilaksanakan Kerajaan Selangor. Kerajaan meletakkan iltizam menoktahkan kemiskinan tegar melalui inisiatif pendapatan rakyat IPR dengan peruntukan 750 juta ringgit bagi tahun 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan kepada Kementerian Ekonomi itu adalah usaha membantu mengeluarkan kira-kira 130,000 rakyat susah tanpa mengira latar belakang kaum. Jelasnya program yang menumpu kepada pengupayaan golongan miskin ke arah peningkatan potensi pendapatan itu menyasarkan perolehan pendapatan antara RM2,000 hingga RM2,500 dalam tempoh pemantauan 24 bulan bagi setiap peserta.
Selain itu, aktiviti ekonomi yang disertai peserta juga perlu memenuhi keperluan komuniti setempat, terutamanya sektor agropertanian dan makanan bagi memastikan permintaan berterusan. Anak kambing makan apa? Rumput! Anak harimau makan apa? Daging! Anak kucing makan apa? Hai pecinta kucing, perkenalkan Powercat, formula anak kucing sesuai untuk anak kucing agar membesar dengan sihat dan kuat. Kucingku comel, bulunya lebat, selalu sihat kerana Powercat. Memberi kucing kekuatan untuk selalu sihat dan gembira. Kita kembali lagi. Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyerahkan borang pencalonan naib Presiden UMNO sekaligus menjawab desas-desus bahawa Ketua UMNO bahagian Titiwangsa itu dijangka bertanding untuk jawatan tersebut. Ahli Parlimen Titiwangsa tersebut menyerahkan borang pencalonan naib Presiden di Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pagi tadi. Selain Johari, 4 lagi individu turut mengesahkan bertanding bagi jawatan tersebut ialah 2 penyandang jawatan terdahulu iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Mazir Khalid. Di samping itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Datuk Seri Rizal Marikan dan Ahli Parlimen Simpang Renggam Datuk Seri Hasni Muhammad turut menawarkan diri. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob walau bagaimanapun masih belum menyatakan pendirian sama ada ingin mempertahankan jawatan naib Presiden ataupun sebaliknya. Antara nama lain yang dikatakan berminat untuk mengintai kerusi naib Presiden termasuklah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said, namun mereka setakat ini masih belum menghantar borang pencalonan. Dalam pada itu, setakat ini kerusi Ketua Wanita UMNO menyaksikan persaingan 1 lawan 1 di antara Datuk Dr. Noraini Ahmad dan Tan Sri Syarizad Abdul Jalil. Tidak ada yang boleh digelarkan sebagai orang saya atau orang awak. Itu kenyataan yang diberikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkenaan budaya tidak adil atau layanan istimewa terhadap sesetengah anggota polis di dalam institusi Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau menegaskan bahawa tiada isu anak emas atau layanan istimewa yang diberikan buat setengah anggota kerana menganggap ia sebagai sebuah barah yang sering didengari dalam mana-mana organisasi. Jelasnya lagi, budaya seperti itu tidak sepatutnya dibenarkan di mana-mana organisasi sekalipun, khususnya dalam pasukan polis. Menurutnya, pasukan tersebut sepatutnya bergerak dalam satu suara dan yang paling mustahak apabila seorang ketua melihat kesemua anggota tanpa membeza-bezakan status mereka. Seorang pengarah sebuah syarikat agensi pelancongan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Selayang hari ini atas pertuduhan menipu seorang wanita warga emas berhubung pakej Haji Furada berjumlah RM24,000 4 tahun lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh Nur Zaidani Akmal Abdul Majid, 39 tahun, bersama seorang lagi individu yang masih bebas didakwa menipu seorang wanita warga emas berusia 69 tahun. Tertuduh telah memperdaya mangsa untuk mengerjakan Haji Furada dengan menggunakan pakej haji yang ditawarkan syarikat tertuduh iaitu syarikat Hidan Travel Sdn Bhd. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan dibaca mengikut Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan penjara tidak kurang setahun dan maksimum 10 tahun sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Magistrate Guan Hock kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes ditetapkan pada 10 Mei ini. Seorang kanak-kanak perempuan ditemui rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Besar Kuala Ketir, Baling, Kedah hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Kedah, penguasa kanan bomba 1, Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, anggotanya menjumpai mangsa yang dikenal pasti sebagai Nur Batrisha Razali, 12 tahun, rentung di bilik tidur tingkat bawah. Tambah Hamizi, sebaik pasukan penyelamat tiba, rumah mangsa telah terbakar kira-kira 90% dan kerja-kerja overhaul sedang dijalankan oleh anggota bomba di tempat kejadian. Hasil pemerhatian mendapati kebakaran dipercayai bermula dari bahagian dalam bilik tidur, namun punca kejadian dan kerugian masih dalam siasatan. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HB Al-Wusta untuk dibedah siasat.
Kita kembali lagi. Seorang bayi berusia 2 bulan maut selepas dipercayai ditindih oleh abangnya ketika mereka sekeluarga sedang tidur dalam kejadian di Taman Bidara Setia semalam. Insiden malang tersebut disedari oleh keluarga berkenaan pada waktu pagi apabila anak lelaki mereka berusia 5 tahun tidur di samping mangsa Mariam Sofia Mio Shazali yang dilihat kaku serta tidak memberikan sebarang respons setelah dikejutkan. Bapa mangsa Mio Shazali Shah Mio Shah, 38 tahun, berkata mereka sekeluarga bagaimanapun reda dengan kejadian tersebut dan berharap agar orang ramai tidak melemparkan sebarang komen negatif yang hanya akan memberikan kesan emosi kepada keluarganya. Jelasnya lagi, jenazah Mariam Sofia akan disemadikan di tanah perkuburan Islam Taman Bidara Setia selepas selesai proses bedah siasat di unit forensik Hospital Alor Gajah Melaka. Seorang kanak-kanak berusia 2 tahun beserta ibunya dan 4 remaja lain merupakan antara 7 orang mangsa yang cedera ditembak di Philadelphia, Amerika Syarikat. Ketua Polis Philadelphia, Daniel Outlaw, dalam satu sidang media berkata, salah seorang daripada 4 remaja berkenaan mengalami kecederaan serius dan masih berada dalam keadaan kritikal. Tambah Outlaw, kejadian tersebut berlaku pada lewat petang waktu tempatan berhampiran sebuah sekolah rendah di kawasan terbabit. Berita sukan. Saingan Liga Super membuka tirai malam ini dengan menyaksikan perlawanan pembukaan bagi Piala Sumbangsih di antara juara Liga Super Malaysia 2022, Johor Darul Takzim JDT, yang bertemu dengan naib juara Liga Super 2022, Terengganu FC TFC. Perlawanan yang bertempat di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor dikira sebagai aksi pertama Liga Super buat kedua-dua pasukan. Skuad penyu dilihat semakin serasi dan bersedia bertemu dengan juara gergasi Liga Malaysia tersebut selepas menjalani latihan selama hampir 3 bulan bersama selain berazam untuk merangkul trofi pertama pada musim ini. JDT pada musim ini meningkatkan kekuatan pasukan dengan membawa masuk beberapa pemain berkualiti seperti penjaga gol kebangsaan Shihan Hazmi dan penyerang berbisa Diogo bersama skuad Harimau Selatan itu. Berada di tahap terbaik ketika ini, JDT dijangka memberikan saingan sengit buat TFC yang mahu memulakan kempen dengan cemerlang. Dalam pada itu, penganalisis sukan meramalkan perlawanan pada malam ini bakal memperlihatkan JDT menang ke atas TFC sebanyak 3-1. Manchester United menyingkirkan Barcelona dari mara kepusikan 16 pasukan terakhir bagi Liga Eropah di Old Trafford pagi tadi apabila mencatat kemenangan 2-1. Perlawanan pertama yang bersudahan seri 2-2 di Camp Nou merupakan kelebihan buat United apabila berjaya mengatasi pasukan dari Spanyol itu dengan agregat 4-3. Penalti awal Robert Lewandowski pada minit ke-18 telah memberikan Barca permulaan yang sempurna tetapi gagal meneruskan rentak apabila Fred berjaya menyamakan kedudukan buat United pada awal babak kedua. Penyerang sensasi Red Devils, Anthony, akhirnya berjaya memecah kebuntuan apabila berjaya menyumbat gol kemenangan United pada minit ke-73. Untuk rekod, United setakat ini mempamerkan persembahan cemerlang apabila tidak pernah tewas bagi 18 perlawanan di Old Trafford sejak September lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 25 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sebelum saya mengundurkan diri, pergi hutan terlihat daun rambai, nampak pula pohon cemara. Pembentangan belanjawan menutup tirai, negara maju, rakyat gembira. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.